Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Ahli-ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur yang tidak teringanya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa. Berdoa untuk apa? Tambahkan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi, zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku akan ilmu pengetahuan. Doa ini eloklah yang kita amalkan, yang kita selalu sebut-sebut. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku akan ilmu pengetahuan. Dalam banyak-banyak hal itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi kita supaya berdoa minta tambah ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak perintah ke perkara lain, tambah isteri ke, tambah anak ke, tambah harta ke. Allah Subhanahu Wa Taala tidak perintah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya tambah ilmu. Ya. Baik. Kerana penting ilmu itu, tinggi kedudukannya, menentukan darjat kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat, mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu itu beberapa darajat. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'u Ulumuddin ada menukilkan bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mentafsirkan ayat itu, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi sab'i mi'ati darajah, bi sab'i mi'ati darajatin, wa baina darajataini masiratu khamsi mi'ati 'am. Bagi ulama itu di atas orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman yang lainnya, beberapa darajat, 700 darajat disebut. Allah SWT melebihkan ulama itu berbanding dengan orang mukmin yang lain dengan 700 darajat. Dan antara dua darajat itu, artinya satu darajat dengan satu darajat, jauhnya itu perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun. Kalau ada 700 darajat, tuan-tuan dan puan-puan balik kira lah berapa tahun perjalanan, jaraknya itu. Artinya orang yang berilmu ini akan meninggalkan orang yang tidak berilmu sejauh itu, jaraknya jauh ketinggalan. Sebab itu Allah SWT perintahkan kepada Nabi kita supaya minta ditambah ilmu itu, ya, supaya naik darjat kita. Dan setiap orang Islam itu dikehendaki menjadi alim sebenarnya. Ya, kadang-kadang masyarakat kita menganggap bahawa kalau kita belajar agama tinggi-tinggi, aku bukan nak jadi ustaz. Tidak, nak naikkan darajat kita, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Duk asyik belajar saja, bila nak beramal syekh, musdak dan sebagainya. Nah, belajar ni arahan Allah Subhanahu Wa Taala, arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengamal, kita beramal lah ni. Bila kita belajar ni, kita beramal lah ni, sebaik-baik ibadat lah ni. Baik. Biar ilmu sikit syekh, asal banyak amal, masya-Allah. Kalau ilmu sikit, kalau ilmunya sikit, macam mana nak banyak amal? Macam mana nak sah amalan itu? Bukankah ilmu itu mengesahkan amalan? Ya, kita belajar ilmu fiqh mengesahkan amalan kita, mengesahkan ibadat kita.
Kena tahu sah batal syarat rukunnya, baru sah ibadat kita, baru sah sembahyang kita. Kalau kita ilmu sikit, ilmu Fatihah kita separuh je hak betul, lain tak betul, macam mana nak sah sembahyang kita? Kita belajar pula ilmu tauhid untuk mengesahkan akidah kita biar bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah. Sikit-sikit macam mana sikit-sikit? Sikit je ilmu akidah dia. Tak ada hujah, tak ada dalil. Dalil akli, dalil naqli. Tuan-tuan dan puan-puan berat. Kita belajar ilmu tasawuf untuk mengesahkan ganjaran pahala kita supaya hati kita bersih. Kalau sikit saja, macam mana kita nak tahu? Tipuan-tipuan syaitan, gurur, tipuan-tipuan dunia dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, kena belajar. Jadi alhamdulillah kita berada dalam majlis ini. Majlis ini adalah majlis belajar. Kita membagi-bagikan pusaka Nabi SAW. Ya, kerana Nabi itu para anbiya sebenarnya mereka tidak meninggalkan harta duniawi, material, tapi apa yang mereka pusakakan ialah ilmu. Inilah Al-Quran, hadis, ilmu. Jadi pusaka ni kadang-kadang orang tak berapa minat lah. Orang minat pusaka yang berbentuk material, yang berbentuk fizikal. Ya. Nak buat macam mana? Memang Allah SWT sebut dah, yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka itu suka yang segera-segera, yang segera-segera. Yang segera ni apa dia tuan-tuan dan puan-puan? Dunia lah, dunia. Itu hak segera, hak nampak depan mata. Dan meninggalkan hari yang berat di mana? Di belakang mereka. Tinggal. Tak belakang. Baik. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beramal dengan ilmu itu. Selepas kita beramal, kita menjadi ataupun kita mengikhlaskan amal kita itu. Dan dengan keikhlasan itu Allah SWT akan rahmati kita. Dan dengan rahmat Allah SWT itu kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kitab Riyadhus Salihin. Pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita, Kitabul Mansurat wal Mulah. Ya, ada hadis pilihan yang diletakkan, yang dipilih oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab yang sangat masyhur ini, tersohor di seluruh dunia, Riyadhus Salihin. Di akhir-akhirnya ada hadis-hadis pilihan oleh Al-Imam An-Nawawi. Baik. Hadis yang seterusnya yaitu hadis 1830. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Ibnu Umar ni tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita ulang-ulang, kita selalu ulang, tak apalah, fi tikrari fawaid kata orang Arab, ya. Pada pengulangan itu ada banyak faedah-faedah dia. Nama dia Abdullah, ya, Abdullah. Kunyah dia Abu Abdurrahman ataupun Abu Abdurrahman ataupun Ibnu Umar, ini pun kunyah juga, ya. Ada 4 orang Abdullah yang terkenal, yang sangat hebat, ulama besar para sahabat. Mereka ni meninggal agak lambat sedikit dan banyak rujukan dibuat pada mereka, dirujuk kepada mereka. Dia panggil Al-Abadilah Arba'. 4 orang Abdullah, termasuklah Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Abbas, ataupun kita panggil Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Amru Ibnu Al-As, ataupun Abdullah Ibnu Amrin kalau kita sebut Arabnya, dan Abdullah Ibnu Zubair. 4 orang Abdullah ni ulama besar para sahabat yang banyak rujukan-rujukan dibuat kepada mereka. Jadi termasuklah Abdullah Ibnu Umar ini, seorang yang sangat hebat dan agak ketat dia punya pegangan ya. Masuk Islam tahun kedua selepas kenabian Nabi SAW. Masa itu masih kecil dengan ayah dia Saidina Umar Al-Khattab. Hijrah itu baru 11 tahun. Ibnu Umar ni waktu berhijrah baru 11 tahun. Meninggal dunia pada tahun 73 Hijriyah, dan termasuk 6 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang kita biasa sebut, kita biasa ulang, iaitu yang pertama Sayyidina Abu Hurairah, yang keduanya Ibnu Umar, yang ketiganya Anas bin Malik, yang keempatnya Aisyah radhiyallahu anha, ataupun ada juga yang meletakkan Aisyah yang keenam, tapi dalam kitab yang kita belajar dulu tu yang keempat, yang keempat.
Dan kemudian Ibnu Abbas, dan yang keenamnya Jabir bin Abdullah. 6 orang sahabat ni lah yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis. Baik. Idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anzala Allah taala biqaumin 'adzaban asaba al-'adzaba man kana fihim thumma bu'ithu 'ala a'malihim, muttafaqun alaih. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab pada satu-satu kaum, maka akan menimpa azab itu pada mereka semua, tak kira ya, yang saleh, yang taleh, yang taat, yang fajir, yang baik, yang jahat, kena berlaku. Thumma bu'ithu ala a'malihim, kemudian esoknya dibangkitkan mengikut amalan masing-masing. Kalau dia baik, baiklah. Kalau dia jahat, jahatlah. Kama tadinu tudan. Bagaimana kamu dibuat, bagaimana kamu membuat, kamu akan dibuat. Bagaimana kamu bertindak, begitulah akan berlaku tindakan pada kamu. Artinya kalau kamu buat baik, baiklah yang dapat. Kita tanam padi di dunia ni, insya-Allah kita akan ketam padi. Kita akan tuai padi. Tapi kalau kita asyik menanam lalang di sini, bunga-bunga lalang lah yang kita tuai di akhirat esok, ya. Kalau kita sibuk menabur angin, badai lah yang kita tuai. Maksudnya apa? Maksudnya teruk lagi di akhirat esok. Ni tuan-tuan dan puan-puan, semua kena berlaku. Hadis ini adalah hadis, walaupun disebut begini, ada nilai amarannya. Amarannya apa? Yang pertama, jangan kita berbaik-baik, berdekat-dekat, duduk dekat-dekat dengan orang yang buat maksiat pada Allah SWT. Bila turun balak nanti, kita juga akan kena. Kemudian, jangan kita buat senyap saja kalau kita nampak kemungkaran itu. Kita bimbang, bila kita senyap, balak itu akan mari, kita akan kena. Ya? Kita termakan juga. Bila kita sibuk-sibuk, dia kata, buat apa sibuk-sibuk jaga kain orang? Jaga kain sendirilah. Kubur masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, benar kubur masing-masing. Tapi kalau kita tak sibuk dengan kubur orang, nanti kubur kita akan berasap juga. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita tak tegur, kubur kita esok berasap juga. Kalau di dunia ini, kalau balak turun, maka balak itu akan kena juga pada kita. Jadi nak tak nak, kita kena sibuk juga pasal hak orang ini, kain orang ini. Ya tak? Jangan biar mentang-mentang kain dia terkoyak, kita tak mau sibuk pasal kain orang, maka kita biarkan nampak aurat dia. Kita kena tegur. Tak? Nampak zip dia terbuka, pakai seluar, pakai baju tuck-in, zip terbuka, duduk depan orang, kita panggil lah pelan-pelan. Jangan kita malulah nak tegur, tak payahlah dan sebagainya. Biarkan dia malu di hadapan tu. Tuan-tuan dan puan-puan, kena tegur. Tapi cara tegur tu biarlah berhikmah, mengikut keadaan, suasana, orang, cara, bentuk dan sebagainya. Itu tuan-tuan dan puan-puan, tak? Jangan kita biar satu. Ini ada nilai amarannya di situ. Ya tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kadang-kadang kita zaman sekarang ni, akhir-akhir ni, kita hanya melihat dari segi zahir saja. Kenapa gempa bumi sekian kenapa banyak besar sekian, ikut teori sains ni, misalnya ilmu geologinya, ilmu bintangnya, sebagainya, ya. Tapi di sebalik tu, ya, memang balak akan turun apabila kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Seperti apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tersebar satu-satu, tidaklah tersebar berleluasanya zina dan riba, melainkan kaum itu telah menghalalkan balak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Zina berlaku berleluasa. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang sudah berlaku. Ya? Minggu lepas saya berforum dengan seorang pensyarah UKM. Beliau bercerita terlibat dengan kes juana. Dia kata kes zina ni Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Ada penempatan terpaksa ditutup.
Siapa? Yang mari itu dibuka tempatnya 40, yang mari 100. Sekarang ini. Jadi apabila benda itu tersebar secara meluas, maka balak Allah SWT akan mari. Antara balaknya tu anak-anak dibuang bersepah-sepah merata-rata begitu saja. Lebih teruk daripada zaman jahiliah, di zaman Nabi SAW, sebelum zaman Nabi dulu. Mereka itu hanya bunuh anak-anak perempuan saja. Mereka tanam anak itu. Sekarang ni kita bunuh, generasi kita bunuh anak tu, tak kira laki perempuan, dan tak tanam, buang, campak merata-rata begitu saja. Lebih teruk lagi jahiliah ni. Ini balak lah ni, balak, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena buat sesuatu apa yang termampu oleh kita semua. Di akhirat nanti ikutlah amalan masing-masing. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, Jabir ni gelarannya, kunyahnya Abu Abdullah, Abu Abdullah. Para sahabat ni kalau kita tengok, mereka minat sangat dengan nama Abdullah. Abdullah bin Umar, ada lebih kurang sekitar 300 orang para sahabat yang bernama Abdullah, yang ditinggalkan oleh Nabi. Itu ada yang kata 100, ada yang kata 114, ada yang kata 120 ribu para sahabat yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Sekitar 300, hampir sekitar 300 lah yang bernama Abdullah. Ni Abu Abdullah, gelaran dia Amir Abdullah, Abdullah ibn Umar. Sayyidina siapa tu? Sayyidina Abu Bakar, nama dia Abdullah bin Uthman lah. Dalam kitab Riyadhus Salihin ini, perawi-perawi dia ada 19 orang yang namanya Abdullah. Inilah nama sebaik-baik nama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah dan Abdul Rahman. Tapi orang zaman sekarang ni tak sesih nama Abdullah ni. Dia kata nama ni klasik sangat, tua dah dia kata. Bila panggil abu nama Abdullah, orang panggil palah-palah ya. Baik. Tak? Nama Syafiq Aiman, berbelah-belah orang nama Syafiq Aiman. Berat lah. Dia sebuah sekolah berapa orang nama Syafiq Aiman. Baik. Al-Khazraji, daripada Khazraj, maksudnya orang Ansar, tempatan Madinah. Masuk Islam sebelum hijrah lagi, dan turut serta dalam Bai'atul Aqabah itu, diikut ayah dia. Meninggal dunia di Madinah pada tahun 74. Dan ada yang meriwayatkan hadis dalam 1540 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir ini. Qala kana jiz'un yaqumu ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, يعني في الخطبة فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. وفي رواية فصاحت صياح الصبي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري. Jabir bercerita, cerita ini cerita yang diriwayatkan oleh ramai para sahabat sebenarnya, kerana yang terlibat, yang berada dalam waktu itu ramai para sahabat. Ada tunggul kurma yang mana Nabi SAW biasa berdiri di atas tunggul kurma itu untuk berkhutbah. Maka apabila dia buat mimbar baru, ada seorang wanita Ansar yang menyebut pada Nabi SAW, cadangkan pada Nabi SAW, apa ceritanya Nabi, ya Rasulullah, kita buatkan satu mimbar. Maka Nabi bersetuju, dia buatkan satu mimbar yang lain. Ya. Sami'ana lil jiz'i misla sautil 'ishar hatta nazala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila hari Jumaat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar itu,
kami dengar dari tunggul kurma itu seperti suara al-ishar ini unta yang hamil, unta yang mengandung, yang dah sampai 10 bulan. Seperti suara unta yang merengek. Hatta nazalan Nabi SAW, sehinggalah Nabi SAW turun dari mimbar itu. Fawada'a yadahu alaihi fasakkana. Maka Nabi SAW letakkan tangannya yang mulia di atas tunggul itu. Maka diam bunyi tunggul itu. Dalam riwayat yang lain, maka tatkala pada hari Jumaat, Nabi SAW duduk di atas mimbar itu. Fasahatin nakhlah, maka bunyi menjerit tunggul kurma itu, yang mana Nabi SAW pernah berkhutbah di atasnya, sehingga seolah-olah nak dekat-dekat nak terpecah, terbelah, kuat bunyi itu. Dan dalam riwayat yang lain, maka berteriaklah, menjerit seperti teriakan budak-budak. Maka turun Nabi SAW dan memegangnya dan memeluk tunggul kurma itu. Faja'alat, dan tunggul kurma itu merengek seperti rengekan budak-budak yang sedang dipujuk supaya diam, sehinggalah akhirnya dia diam. Qala, maka Nabi SAW menyebut, bakat ala ma kanat tasma'u min az-zikr. Tunggul kurma itu menangis kerana mendengar zikir. Zikir boleh zikir yang bentuk subhanallah, mungkin zikir juga khutbah itu juga zikir, majlis ilmu ini pun zikir, ya. Riwayat Bukhari. Jadi hadis ini adalah hadis sahih, dan ramai para sahabat yang terlibat dalam, kerana pada hari ini adalah hari Jumaat. Ramai para sahabat yang dengar. Baik. Dan mengikut tafsir Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, tabi'in yang terbaik, kata setengahnya, kata Al-Hasan Al-Basri ini adalah tabi'in yang terbaik. Bila baca hadis ini, beliau menangis, dan beliau mengatakan bahawa tunggul kurma pun rindu pada Rasulullah SAW. Mungkin juga kenapa tunggul kurma ni begitu rupa sekali, menjadi begitu, kenapa? Kerana rindu pada Nabi SAW. Tunggul kurma pun rindu pada Nabi SAW. Jadi hadis ini adalah hadis mukjizat, ya, mukjizat Nabi SAW. Bagaimana itu tak disuruh kita bertanya, tak diperintahkan, suruh kita menyelidiki. Tapi ini memang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam satu ayat, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Al-Isra ayat 44. Tidak adalah sesuatu apapun melainkan dia bertasbih, memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, semua ni bertasbih dan memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan manusia saja, binatang, pokok kayu, hatta jamadat dia panggil, tiang, batu dan sebagainya. Semuanya bertasbih dan memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Jangan kita cari. Kerana Nabi SAW kata, halakal mutanatti'un, binasalah orang-orang yang menyelidiki, membebankan diri dia, mencari-cari sesuatu yang tak ada kena-mengena sangat, tak ada kena-mengena pun dengan agama dia sebenarnya, dengan diri dia, tak ada kepentingan pun. Buat apa? Ya? Roh kita pun kita tak tahu. Kita tak tahu macam mana hakikat rupa dia. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu itu diberi ilmu terlalu sedikit tentang itu. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka itu bertanya tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Tuhan. Jadi urusan Tuhan tak payah kita nak perkara-perkara gaib. Kalau tanya, macam mana batu yang pokok-pokok yang bercakap, di balik ni ada Yahudi yang kita sebut dulu lah. Kita nak kaji cara saintifiknya dan sebagainya. Memang tak jumpa, tak perlu. Nanti kita mungkin akan tersasul, terkelecuh, tersesat. Baik. Tapi ini adalah hadis sahih.
وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Al-Imam Ad-Darqutni meriwayatkan hadis ini, wa ghairuhu, dan yang lainnya seperti Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak juga ada meriwayatkan hadis ini daripada Abi Tha'labah Al-Khushani. Abi Tha'labah Al-Khushani ni kunyah dia. Nama dia Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memfardukan kefarduan, maka janganlah kamu sia-siakan. Ya? Fardu sembahyang, jangan lengah-lengahkan. Keluar waktu sembahyang, keluar waktunya, dia panggil sahun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, neraka wail bagi orang-orang yang lalai dalam sembahyang dia. Antara yang lalai ialah melengah-lengahkan sembahyang, keluar waktu, masuk neraka wail. Baik, jangan kita tambah-tambah fardu itu. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita fardu dengan wajib ni serupa, kecuali dalam haji, dalam bab haji. Fardu tu rukun, wajib haji lah. Kalau tinggal fardu, maka batal haji dia, tak boleh nak ganti dengan dam lagi, tak boleh nak bayar dam. Kalau tinggal wajib, kita boleh bayar dam. Situ saja yang berbeza, lain-lain serupa. Fardu dengan wajib dalam mazhab Syafi'i serupa, kecuali dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mereka bezakan antara fardu dengan wajib. Fardu ni kalau sabit dengan dalil qat'i yang betul-betul jelas disebut dalam Al-Quran secara sarahnya, disebut dalam hadis, maka itu fardu, seperti sembahyang fardu. Ya, yang wajib ni dengan dalil zanni saja, zanni. Kalau dengan hadis ahad, maka seperti apa zakat fitrah pada mereka. Baik, dalam mazhab Syafi'i serupa, kecuali dalam bab haji. Maka jangan kita sia-siakan, kena jaga molek-molek yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hudud. Hudud ini ialah sekatan asal pada makna bahasa ni. Fala ta'taduha, jangan kamu langgar. Ya, sekatan pada bahasanya maksudnya apa? Ialah hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditetapkan, buat begini dapat begitu. Ya, terutamanya hukum-hukum jinayat yang Allah Subhanahu Wa Taala kan. Hukum berzina muhsan, berzina yang masih bikir, masih belum berkahwin, hukum mencuri dan sebagainya. Jangan dilanggar, ya, hudud Allah Subhanahu Wa Taala. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan beberapa perkara, jangan kamu terlibat, jangan buat, jangan terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum, dan dia senyap sahaja terhadap beberapa perkara, rahmatan lakum, sebagai rahmat kepada kamu semua. Ghaira nisyanin, Allah Subhanahu Wa Taala tidak lupa. Fala tabhathu anha, jangan kamu pergi pandai-pandai sedikit tanya-tanya lebih-lebih dan sebagainya, terutamanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam arahkan supaya naik haji, maka ada sahabat yang tanya, setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah kata, kalau aku kata ya, maka wajib setiap tahun. Jangan tanya, naik haji, naiklah, naik sekali cukup. Jangan, terutamanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak lupa.
Maka kalau Allah SWT tidak terangkan perkara itu adalah perkara yang haram, maka dia balik kepada hukum asalnya, ya. Sebab itu dalam kaedah kita, dalam mazhab kita terutamanya, al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal sesuatu adalah harus mubah. Malam yaridil dalil, selama mana tidak ada datang dalil. Kecuali ada dalil yang mengharam, maka banyaklah yang boleh kita makan. Pasal apa? Yang ini tidak ada dalil. Dan kena lihat pula lah, dia punya apa? Dia punya ada syarat-syarat dia yang kita boleh baca, boleh rujuk dalam kitab-kitab fiqh dah, binatang macam mana yang boleh. Yang pertama yang tidak keji, yang keduanya yang tidak mudarat, yang ketiganya yang tidak hidup dua alam, yang keempatnya tidak bertaring, menyambar dan tidak berkuku mengoyakkan makanan dia, yang membuas maka yang lain tu halal lah, halal. Baik. Jadi hadis ini adalah antara hadis yang terpenting dalam Islam. Sebab itu Imam Nawawi disebut dalam hadis ini, dalam kitab Riyadhus Shalihin, disebut juga dalam kitabnya Al-Adhkar, kitab-kitab yang masyhur, dan disebut juga dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis Imam Nawawi. Hadis yang ke-30. Dia letak hadis ini. Ya, walaupun statusnya hasan, tapi diletakkan oleh Imam Nawawi kerana hadis ini adalah hadis penting. Hadis hasan ini darjatnya bawah sikit pada hadis sahih, ya. Hadis sahih, dia punya ada syarat-syarat hadis sahih pada dia, cuma dari segi perawinya itu ada sedikit keringanan, ada sikit, mungkin ada sikit yang tidak berapa kuat pada perawi dia itu, sama ada ingatan dia ataupun pada dokumentasi dia sebagainya, maka darjat itu jatuh kepada bawah sikit. Jadi hadis hasan. Hadis hasan masih boleh, masih dipakai dalam penentuan hukum hakam, boleh dijadikan hujah, ya. Dalil. Baik. Kerana Nabi SAW ada sebut empat prinsip asas dalam agama ni. Yang pertama apa? Fardu, ya, hukum hakam Allah SWT ni pecah kepada yang pertama fardu, yang keduanya hudud, yang ketiganya maharim, perkara-perkara yang diharamkan, dan yang keempat al-maskutu anhu, maksudnya yang Allah SWT tidak sebut, tidak sentuh. Jadi kalau kita tengok dari sudut itu, ini adalah rahmat daripada Allah SWT. Jadi kalau kita tengok cara menginsafinya, perkara-perkara yang diharamkan itu adalah sebenarnya sangat tidak elok. Saya beberapa hari lepas, minggu lepas, saya tengok video klip dalam YouTube, makanan halal dan makanan haram. Keluar suara saja. Dia tulis tajuk begitu, makanan halal dan makanan haram. Keluar suara saja, MP4 tapi suara saja. Saya dengar ada binatang halal, ada binatang haram. Binatang haram ini biasanya kotor, jijik, dan tengok dia ada fungsi-fungsi apa ni orang kata pembersihan. Dia kata tengok babi ni kerja makan kotor-kotor, dia membersihkan tu. Begitu juga udang. Kejut saya, udang. Kerang kata dia. Kepiting tu tengok bawah laut semua tu bahagian pembersihan dia kata. Itu haram dia makan. Siapa-siapa yang makan hendaklah bertaubat. Kejut saya. Satu kali saya pergi ke restoran, kata saya tak bagi dia masuk babi dalam masakan tu. Tukang masak tu tanya, pendeta tak makan babi? Oh, rupa-rupanya klip itu adalah klip Kristian. Dia tak makan babi. Babi kotor dia kata. Semua makanan dia makan. Ulat, bangkai, sayur. Kalau dia kenyang sangat, dia akan muntahkan balik. Dia makan muntah dia. Jadi makan tahi, dia makan najis. Najis dia pun dia makan kalau dia lapar. Itu babi. Maka hak yang dalam tu saya tak tahu mazhab apa, tapi dia tak makan babi. Dia kata haram babi. Yalah dalam perkara-perkara yang jijik haram, bahaya, mudarat, yang haram. Banyak perkara-perkara yang halal. Baik. Hadis
majlis yang seterusnya kita akan bacalah minggu depan insya-Allah lah. Kalau nanti kita mungkin tak sempat nak syarah. Masuk dah insya-Allah. Kita berhenti dulu setakat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafaraah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Subhanakallahumma